pada maghrib kali lebih strength kita punya apa nama energy kot lah, tapi saya rasa lepas makan ni mencerah masa depan. Okey, tuan-tuan sekalian, saya nak terus pergi, kita cerita tentang never give up. Saya pun tak tahu benda terjemahan dia. Oh, jangan mutasi, maknanya tuan-tuan memang faham betul lah tu ya. Tuan-tuan sekalian, hari ni kita nak cerita, saya nak cerita pada saya punya view. Saya ingat saya tak nak sentuh point apa nama ni, Dr. Lawrence ke ataupun untuk Madi ke. So in my view, dan kita nak cerita tentang hilang terus balik. Saya nak cerita dari view kita, khususnya tuan-tuan yang saya ingat kebanyakan tuan-tuan Muslim, right? So kita nak cerita dari sudut kekuatan spiritual kita. Tuan-tuan, saya rasa di permulaan ni kita nak sebut dalam kehidupan kita, in our life, spiritual dia jadi part, dipanggil important part dalam kehidupan kita, spiritual. Walau ada orang kadang-kadang dia rasa spiritual ni dia macam sampingan saja, tapi hakikat dia tak. Banyak kajian yang menunjukkan bahawa spiritual dapat membentuk kekuatan terbesar dalam memotivasikan manusia ya, kita sebut in general lah. Tapi as a Muslim, kita yakin bahawa soal hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu the big part dalam nak memotivasikan kita untuk kita nak terus, kalau mengikut riwayat Tawakal, dia moving forward. Jadi maknanya kita kena ada satu kekuatan di situ. Cuma saya nak kita lihat sebagai Muslim, bagaimana kita nak melihat never give up ni. Dia sudut satu. Saya tanya tuan-tuan lah, ni rancangan baru, kalau saya di TV tu tanyalah Ustaz. Ini rancangan baru, Ustaz tanyalah. Ini belum lagi disiarkan. Kalau disiarkan sangat rating memang jatuh punya lah. Okey, apa kita nak pandang dari sudut tu tentang, kalau kita nak kata never give up as a Muslim, never give up. Ayalah memanglah never give up ni tak putus asa. Kalau macam tu sampai kesudah kita bincang itu lah. Tak putus asa. Dari sudut apa kita nak pandang? Kita fokus terus dari sudut. Okey, usaha, yes, semua orang usaha, dan dia ada yang kata istiqamah, ada yang kata usaha. Okey, memang lagi memanglah saya punya talk, tapi tuan-tuan talk juga lah. Okey, Reza ada lagi. Kita dari segi never give up ni dalam Islam, kita nak pandang dari sudut apa? Percaya doa kepada Allah, rezeki, okey, dan kepercayaan kepada Tuhan. Teruskan jelakak. Perlembagaan dan kesetiaan. Okay, good try lah. Okay, right, tuan-tuan, kita malam ni kita apa sikit lah, kalau tidak nanti kan tuan-tuan tumbang nanti. Okay, tuan-tuan, tak apalah, banyak pandangan dan banyak kita rasa itulah yang barangkali kita faham dari satu sudut. Tapi saya nak bawa tuan-tuan pada satu sudut yang lebih sebenarnya dia kita kata itulah sudut pandang Islam dalam konteks nak memberi maksud never give up. Dalam Islam, tuan-tuan kalau masih ingat lah, but don't worry, saya tak tanya tuan-tuan hafal atau tidak. Dalam Islam, tuan-tuan, kita bincangkan pada rukun iman yang terakhir. Yes, qada dan qadar. Banyak orang percaya pada qada dan qadar. Dia anggap qada dan qadar ni, pertama ada sebagian orang dia faham qada dan qadar menyebabkan dia tak payah usaha. Kita tunggu je qada dan qadar datang, kata dia. You letih-letih buat apa? Qada dan qadar datang. You tahu saya tak payah deal. Kalau qada dan qadar kata kita punya, dia akan come to us. Amboi, suka hati dia je. Ini dipanggil misunderstanding kepada qada dan qadar. Saya bukan nak bagi kuliah hari ini, tapi saya nak relate dengan apa harapan tuan-tuan yang datang ke sini hari ini, yang dengan impian masing-masing untuk jadi millionaire, billionaire, aircon, asal yang dia punya dia AL lah semua. Tuan-tuan, first saya nak sebut qada dan qadar is part of our belief.
Dan sebab itu dia letakkan pada rukun iman. Kita ada banyak benda dalam kehidupan kita, tapi Islam letakkan qada dan qadar itu rukun iman. Kenapa? Nampak orang rasa qada dan qadar ni sebenarnya menyebabkan manusia jadi pemalas, manusia jadi tak nak usaha, manusia jadi berpada. Dia panggil what call that? What we call that. Saya sejak kawan dengan Dr. Lawrence dengan Mahdi malah jadi itu. Apa kita panggil? Kita ada berpada, bersyukur. Islamik rasanya. Bersyukurlah dengan apa yang ada. Dia tahu lagi Islamik semua kan? Nampak Masya Allah, Ustazah semua kan? Tuan-tuan, ada orang faham begitu, tapi sebenarnya Islam tak mengajar kita begitu. Itu kan maksud qada dan qadar. Saya akan cuba hurai qada dan qadar tadi, dan kita akan relate apa yang kita bincangkan. First, saya nak beritahu kepada kita bahawa qada dan qadar ialah something yang hidden. Betul? Ada siapa-siapa tahu apa nak berlaku lepas? Tak tahu kan? Tahu tak? Tak tahu kan? Kalau saya kata saya ketuk lepas ni, pun tak tahu juga. Nanti dia jawab, Ustaz pun tak tahu apa akan berlaku, saya ketuk. Yes, tuan-tuan, satu perkara yang kita sebut qada dan qadar ialah satu yang Allah sembunyikan daripada kita. Itu dia punya realiti. Tak ada siapa boleh tahu qada dan qadar. Aku tengok cara kau berniaga ni, aku rasa kau tak berjaya. Who are you? Biasa kalau marah macam orang tengok, who are you? Siapa yang nak kata bahawa I akan fail? You sendiri pun tak tahu apa nasib you. Sebab apa? Sebab qada dan qadar ni benda yang hidden, siapa pun tak tahu. Sehingga disebutkan, ya, syaitan pun tak dapat nak mencuri maklumat tu daripada simpanan Allah Subhanahu Wa Taala. So syaitan ni kerja dia buat pintasan. Kadang kita telefon, dia buat pintasan. Contoh gitulah, something macam tu, dia boleh curi maklumat, tapi malaikat dia tak boleh masuk. Sebab itu dia pun tak tahu. Tapi ada orang kata kan, habis Ustaz macam mana yang kita boleh pergi, kadang-kadang pergi bomoh kata, 4 hari gaduh dengan lelaki. Ya, dia tahulah 4 hari gaduh persandingan. Tahu semua. Sebenarnya bukan dia buat pintasan. Sebenarnya jin kita dengan jin dia tu dah communicate dah. Dia dah tahu tu. Yes. Sejak kita ni ada dia punya call that, buat rekod. Dia ada karin. Yes. Sejak kita ada karin. Itu kita as a Muslimah, kita pilih that karin ni yang ngajak kita jahat tu. Kan dia ada duit. Yang bagilah nanti miskin. Kita pun nak naik ni, jangan bagi, jangan sedekah. Simpan. RM1 pun kalau tak ada RM1 tak jadi RM1 karin ni kerja lah tu. Tuan-tuan, itu dia bukan pintas maklumat. Dia tak ada, dia sebenarnya dia kautim saja. Yang bomoh dia punya jin dengan kita punya jin, dia kautim. Macam 4 hari gaduh dengan lelaki tidur luar, everything, maklumat, semua information bomoh dapat, dia bentang depan kita. Kita pun wah, canggih benda. Sebenarnya dia tak tahu benda pun. Even syaitan pun tak tahu benda. Kenapa? Kerana kita sebut qada dan qadar something yang hidden, hanya dia tahu sisi Allah Subhanahu Wa Taala saja. Satu. Apa rahsia dia hidden dia? Itu dia. Apa rahsia dia? Okey, saya nak beritahu gini lah. Okey, kalau lah hari ni tuan-tuan register, ambil IC, keluar IC. Tadi register pakai IC? Oh, tak pakai IC ya? Okey, kita lah ambil IC. Dekat IC tu tulis dah, dekat IC tulis status tak kaya-kaya, status kaya sikit. Contoh lah tuan-tuan, agak-agak tuan-tuan nak buat apa-apa tak? Nak buat apa-apa tak? Tak payah buat apa dah, tahu dah semua dah. Aku buat letih-letih je, kau kaya sikit je. Tak payahlah pemenang kepala, kau deal bagai nak rap tu boleh-boleh, kau kaya sikit saja. Boleh betul tak? Tapi bila dia hidden, kita kata kita tak tahu. Sebab itu timbul pepatah Melayu, tuah ayam nampak dari kaki, tuah manusia nampak dekat Lamborghini. Jadi tak ada kena, saya tambah baru punya pepatah. Tuan-tuan, sebab itu pepatah Melayu sebut tuah manusia siapa yang tahu. Because of what? Sebab kita punya nasib hidden, hanya di sisi Allah Ta'ala yang tahu. Itu satu perkara. Sebenarnya qada qadar ni motivate kita untuk kita terus move. Dan saya sebut tadi dengan Saudara Mahdi, saya kata sebenarnya qada dan qadar ni
dia move sampai kita tak ada border. No, and dia panggil endless. Tak ada penamat. Tak ada penamat. Dia no limit. Tuan-tuan, saya ambil contoh, saya bawa satu analogi lah. Kalau orang lari apa dipanggil 100 meter, right? 100 meter. Kita orang yang ke-8, dia ada balapan kan? Sebab tu dipanggil balapan. Ustaz pun dia ada juga. Tuan-tuan jangan tuan-tuan, balapan sebab dia ada 8 ya? Sebab saya dulu olahragawan. Tuan-tuan, don't judge the book by its cover. Macam tolong okey lah. Tuan-tuan, kita yang ke-8 yang paling last. But the first one, dia dah sampai 95 meter. Kita baru start pada 15 meters. Apa kita rasa? Tertinggal lah, memang lah. Kalau kat itu rasa mendahului, memang gila lah tu. Tuan-tuan rasa tertinggal. Okey, satu rasa apa? Down, right? 90 meter. Okey, dan dia dah nak sampai tali itu depan dia. Kita masih lagi belakang yang ke-8. Dan kita bawa habis 50 meters. Dan apa kita rasa? Kita rasa kita boleh pintas dia lagi tak? It's impossible, right? Bolehlah kita nak agak-agak mungkin dia tersungkur, tapi dia tersungkur pun atas tali juga. Betul? Okay? So, nampak tak tuan-tuan? Bila sesuatu yang ada dipanggil ending, dipanggil ada limit, kita akan surrender. Understand? Qada dan qadar means you have no border. You have no border. So why you want why you saya sedang jadi cakap orang putih tahu lah tuan-tuan. Tapi kenapa kita nak give up? Pelik. Ni you lari tak berhenti. Dia lari sampai mati lah sebenarnya cerita. Lari ni bila nak habis ni tak ada sampai mati. So why nak berhenti? Memanglah pusingan ni you tinggal, tapi pusingan depan belum tahu lagi, mungkin dia stop. Kan? Sebab tu tak ada sebab untuk kita give up. Sebab qada dan qadar suatu benda yang hidden dan memang sengaja Allah Ta'ala jadikan dia hidden, tuan-tuan. Pertama, saya nak sebut supaya kita terus usaha. Always try. Itu dalam Islam dia ajar kita gitu. Tuan-tuan terpenuh kenapa? Nampak macam nak try je lah semua. Belum habis lagi. Tuan-tuan punya seminar belum habis lagi. Sebab itu saya kata kenapa yang kita try hari ni dengan klien kita tak berjaya, tomorrow kita tak mau try dah. Kenapa? Why? Tak boleh tak? Semalam tak boleh pergi dah. Dah habis dah, corner sini, corner sana, cerita melabur sini, keluar duit kot sini, keluar duit kot sini, keluar kot tepi. Tak jalan. Contoh lah. Deal tak jalan. Kenapa? Stop. Siapa kata itu berakhir? Understand? Sama je. Prinsip yang sama ni, qada dan qadar is something like general lah. Something general. Tuan-tuan boleh apply tu pada semua perkara dalam kehidupan. As a husband and wife, kan? Maybe hari ni berkelahi, besok okay. Betul tak? Lepas tu kita tengok orang kadang-kadang hari ni kelahi, besok elok. Kadang kelahi romantik, besok haru. Hari ni jalan bukan main flow. Besok suami lari depan, isi kejauh ke belakang. Sebab tu tak ada istilah give up sebenarnya dalam kehidupan kita. Hari ni, tapi contoh yang lain. Saya nak bawa lain. Tuan-tuan, saya nak cerita tentang ni je hari ni. Memang itulah tajuk yang dia bagi pun. Sama juga kita kadang-kadang dalam hidup kita rasa kita tak elok. Tapi why give up? Hari ni you tak elok, besok you ada masa lagi. You try lagi. Oh, saya try nak berubah jadi yang terbaik. Okay, you fail. Kan? Kita nak berubah, fail. Besok try lagi. Sebab itu sebenarnya itu yang terbaik untuk kita. Ya, sebab itulah tuan-tuan, saya nak relate yang kedua. Satu kita kata hidden. Yang kedua, dia sebenarnya melahirkan manusia yang ada, yang tidak ada sifat putus asa. Sebab itu kita biasa dengar kan, hendaklah kau baik sangka pada Allah. Betul apa? Kau nak sangka, dia nak sangka baik apa benda lagi? Dia nak sampai kat tali dah. Sangka baik. Allah sayang padaku. Dia sampai tali dah, mesti dia akan jatuh. Kalau macam itu, I mean dalam lumba lagi tadi kan, nak sangka baik apa dah, tali tu kat perut dia dah kan? Tali dah sampai dah. Jadi begitu sangka baik, mungkin dia akan reverse ke belakang.
Mungkin lah, mungkin. Tapi saya ingat kalau di reverse memang saya ingat yang paling teruk dalam dunia lah tuan-tuan. Tapi bila kita tengok dalam konteks qada dan qadar, kita selalu sangka baik. Hari ni kita, sebab itu kita katakan saya tak ada rezeki dengan dia hari ni. Mungkin Allah nak temukan klien yang lebih baik. Macam, okay. Sebenarnya we have that energy. Tapi kadang-kadang kita tak kita selalu misunderstanding all that. Raya haji orang putih kita selalu misunderstanding tentang semua benda ni sebenarnya. Sebab itu kadang-kadang banyak orang bila dilihat benda itu dia rasa dia dah dia tak keluar dah kata nak jumpa klien. Tak payah abang, saya memang tak ada rezeki saya lah. Berapa lama try dah? 2 minggu tak jadi apa. 2 minggu. Orang 20 tahun tak jadi-jadi lagi dia 2 minggu. Come on lah, come on. Tengok tuan-tuan, saya tak nak bawa lah pada sudut yang kadang-kadang manusia lihat pada position yang negatif ataupun negative view. Tapi itulah yang berlaku dulu. Bila orang Islam dia pergi, ini kita cerita dalam konteks dulu tuan-tuan. Bila dia pergi keluar untuk jihad, pergi perang, tuan-tuan jangan misalnya sini, ini not ISIS punya topik ini. No, kita cerita tentang bagaimana dia ada kekuatan tadi. Dia walaupun dia lemah, dia dulu orang perang apa dapat capai tu? Kayu-kayu. Orang lain musuh tu yang nak berperang dengan dia komplit, siap dengan ada shield tu dia perisai, saya panggil shield lah. Ya, perisai, ada pedang, everything, kelengkapan. Tapi dia pergi tu sebab apa? Dia belum tahu lagi. Walaupun kau komplit, aku mungkin ada kekurangan, belum tahu kau menang. Sebab kau tak ada kadar benda yang hidden. Kecuali dia kata siapa banyak senjata dia menang, siapa kurang kalah. Tak payah pergi lah. Nah, siapa ramai menang, seorang kalah. Okey lah, tak payah buat dah lah. Kita seorang, dia banyak kalah. Nah, itu bukan, itu dalam qada qadar bukan 5 kali 3 15, 2 kali 5 10, tak ada. Aku rasa tadi macam faham, tiba-tiba masuk matematik. Bila sebut qada dan qadar, tuan-tuan, saya nak sebut tuan-tuan, bila sebut qada dan qadar, 5 kali 2 tak ada. Dia tidak ada apa dia panggil? Apa dia punya? Dia bukan limit. Kita kata dia tidak ada satu rules ataupun satu law. Piawaian. Bolehlah, tuan-tuan balun je lah, boleh. Yang penting tuan-tuan faham, dia tidak ada satu rules, tak ada satu peraturan bahawa you dah try berapa kali? 3. Okay, tak boleh lah. That's not part of qada dan qadar. Tuan-tuan, ni betul-betul ni nak bagi semangat ni. Kalau tuan-tuan tak semangat kat, saya balik lah. Tapi tak boleh juga kan. Pasal qada dan qadar kata jangan putus asa, terus juga bagi. Sudah lupa dah betul. Tuan-tuan, sebab itu kita sebut qada dan qadar sebenarnya yang kedua tadi kita kata apa? Dia beri kita kekuatan bahawa tidak ada istilah putus asa. No. Tak ada. Dia tidak ada kata berapa kali saya kena usaha. No, tak ada. Tak ada. Berapa kali saya kena cuba, berapa saya kena spend. Ada orang spend 20,000, bisnes hancur. Spend lagi. Saya jumpa orang macam mana, spend asal dia tak nak kenal putus asa. Dia tahu qada dan qadar. Saya kata, you sudahlah, berapa banyak you dah spend. Dia kata, okey, tapi belum tahu lagi qada dan qadar saya. Yes. Tapi kadang-kadang ada orang, dia tahu qada qadar dulu, dia pandai. Qada qadar saya macam ni, dia ada share dengan Tuhan saya. Saya tak tahu dia share berapa persen, I'm not sure lah. Maybe 6% sebab GST right. Tuan-tuan, kan? Sebab itu kita kata dalam kehidupan kita. Sebab itu bila sebut tentang never give up, itu dipanggil part of kekuatan kita ialah qada dan qadar. Kita kena percaya sungguh-sungguh. Sebab itu dia masuk dalam rukun iman kita tadi. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, bila sebut kita kata never give up, kita kaitkan dengan qada dan qadar. Tuan-tuan, kita kena ingat manusia dia hanya berjalan dan atau kita kata manusia hanya mengusahakan. Siapa yang menentukan?
semalam saya baca tentang IVF. Tahu apa IVF? Tabung uji. Ini tak ada kaitan. Bila tu ustaz ni kalau ceramah dia boleh jadi doktor, dia boleh semua sekali, balur semua sekali. Tapi saya nak cerita tu, saya tengok semalam sebab kau ada kawan yang dia kata dia nak buat. Jadi saya cuba kaji apa benda dari segi prosedur dia. Sebab 12,000 to 16,000 tak salah saya. Ya, lebih kurang begitu dia punya harga. Lepas tu rupa-rupanya dia ada kadar umur pula. 35 tahun dia boleh sampai, rupanya dia boleh pergi 30 hingga 60% kalau tak salah saya. Dia punya keberjayaan dia, bukan kebarangkanan lagi, bukan chances lagi dah, keberjayaan dia tu. Maknanya begitu. Maknanya kau buatlah canggih bagaimanapun, tapi nampak tak ketentuan tadi. Tapi that not the point. The point is pursuit. Sebab tu bila kita kata kita buat sesuatu yang we are not decided, siapa yang nak buat? Kita sekarang ni kita buat, bukan kita usaha, kita decide. You take our position, then you are Tuhan. Faham tak? Tuan-tuan jadi pemutus, pemutus ke mungkin? Tuan-tuan jadi pembuat keputusan, decision maker. You are not decision maker. No lah, decision maker, pembuat keputusan. You kan decision maker. Decision maker is Allah. Sebab tu you adalah sebagai ulilah senang cerita, you buat saja kerja, then they decide to you. Sebab tu yang kadang-kadang kita fikir, aku tak boleh achieve 20,000. You siapa? You buat, you decide for yourself. Siapa you untuk decide? Saya tak boleh, saya memang 2 tahun je tak boleh pergi dah. You siapa untuk decide 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun? You siapa nak decide you will achieve that? Siapa? You siapa nak decide you akan achieve dalam tempoh 5 years, 10 years, 15 years, 20 years? Siapa you? Yes, kita boleh, tuan-tuan. Hukum dunia kita ada, tetapi ini kita kata kekuatan. Sebab itu bila orang terlalu berpegang pada hukum dunia, 15 years, okay, you fail. So, better you tak pergi lah, you fail. Berapa ramai orang yang 5 tahun tak berjaya, 10 tahun tak berjaya, 15 years, itu dia punya takdir dia. Sebab itu we are not decision maker, tuan-tuan. Kita hanya apa, saya nak bagi dia punya bahasa yang dia tepat, kita pembuat. Kita just buat saja. Macam kita kata, tukang buat lah tuan, payah no lah, tukang buat lah. Sebab itu kerja kita tuan, kita ni ibarat mesin. Understand? You machine, you just buat. Siapa yang nak decide that time you berjaya? Itulah takdir. Macam kita lah kan. Ada orang nak anak, of course lah kahwin dulu. Nak anak, tak beranak. Adik nak masuk 40 beranak. Siapa yang nak decide? Sebab itu kadang-kadang kita fail. I rasa I nak 3 anak. Papa nak berapa anak? Papa orang muda lah kan. Orang muda lah. Dia tak kahwin pun, tapi panggil mama papa. Kita kadang dengar gila-gilaman semua. Mama rasa, mama kalau boleh mama daripada tak ramai, mama nak 2 je. Kita duduk makan sebelah ni, kedai tom yum ni, dengar dia bercakap. Kita dekat family, rasa tom yum ni pahit rasanya. Betul tak? Yang lelaki pula, papa kalau boleh biar anak ramai, papa nak kahwin 8 ke, kalau boleh 1 tim bola. Come on lah, you nikah first lah, then you know that you dapat 1 ke tidak. Saya nak sebut tentang apa tuan-tuan? Tuan-tuan jangan misunderstanding. Kita bukan cerita khusus perkahwinan ni. Saya nak cerita, siapa awak untuk decide? Faham tak? Siapa awak untuk decide? Besok kita pergi, kita jumpa klien kau. Dia memang dia akan maki kita. Siapa kata?
You mana tahu semalam apa berlaku pada dia? You tak tahu malam tadi dia mimpi ngeri keluar muka you. Tuan-tuan, is it true or not? True kan?